Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. 愿一切的荣耀都归给我们的上帝。 Sebuah pujian yang sangat indah. 何等美妙的一首歌， Mengingatkan bahwa Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. 提醒我们有一位何等爱我们的天父。 Ya, terima kasih juga untuk paduan suara SMA Metodis 2 yang pada pagi hari ini melayani. 我们也感谢卫理奥校的圣歌团今天在这里服侍我们。 Ya, kiranya boleh sering-sering melayani, ya. 但愿你们可以经常的来到这里服侍。 Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema right reason. 亲爱的弟兄姐妹，今天早上我们将一起的学习一个主题，就是正确的理由。 Alasan yang benar. 正确的理由， Alasan yang benar mengikut Yesus. 正确的理由来跟随主耶 Mari 稣。 kita membuka Alkitab kita Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. 我们来打开我们的圣经，在约翰福音12章12到19节。 Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya orang banyak yang menghadiri pesta itu ketika mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi keluar untuk menyambut dia dan mulai berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Setelah mendapatkan seekor keledai muda, Yesus duduk di atasnya. Seperti yang tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai muda. Awalnya murid-muridnya tidak mengerti semua hal itu. Tetapi ketika Yesus dimuliakan, mereka kemudian mengerti bahwa semua itu telah ditulis tentang dia, dan bahwa mereka telah melakukan semua itu untuk dia. Jadi orang-orang yang bersama Yesus saat ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari kematian terus bersaksi. Oleh sebab itu banyak orang menyambut Yesus karena mereka mendengar bahwa dialah yang telah melakukan mujizat itu. Maka orang-orang Farisi berkata satu sama lain, kamu lihat apa yang kita rencanakan tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia telah mengikut dia. 约翰福音12章12到19节。第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着种树枝出去迎接他，喊着说：“和散那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民哪，不要害怕，你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。” Mari kita bersama-sama berdoa. 我们同心祷告。 亲爱的天父上帝，我们谦卑来到你面前，要思想你的话。我们恳求圣灵充满我们，光照我们，让我们明白你的话语。你两位软弱的仆人预备好要传扬你的信息，主恳求你高莫，让他们所传扬的是能够祝福我们每个人。亲爱的爸父神，恳求你的灵与我们同在。我们祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。 Ada seorang pria yang hendak membangun sebuah rumah idaman baginya. 有一个男子想要建造一个他梦想中的房子， Dia hendak membangun sebuah rumah yang indah, yang megah dan menawan. 他想要建造一座看起来宏伟、豪华又吸引人的一座房子。 Oleh karena dia hendak supaya bangunan ini cepat selesai, 因为他想要尽快的完成这座房子， sehingga dia mengebut penyelesaian pembangunan
rumahnya. 他就很快速的完成这件房子的工作。 Baginya yang terpenting adalah penampilan rumah yang megah dan mewah. 对他来说，这间房子最主要是从外表看起来宏伟华丽。 Dia tidak peduli apakah fondasinya kuat atau tidak. 他不管他的地基是否稳固。 Singkat cerita, ketika bangunan rumahnya itu selesai, 长话短说呢，当他建好了这座房子， semua orang yang melihatnya mereka memuji akan indahnya bangunan tersebut. 每个人看到那个房子就赞美说，这个房子真的很宏伟、很华丽。 Namun seiring berjalannya waktu, 但随着时间的推移， bangunan ini diperhadapkan pada angin dan hujan, 这座房子遭受了暴风雨， sehingga di dinding sudah ada keretakan-keretakan di dalamnya. 它的墙就出现了一些裂缝。 Suatu hari ketika dilanda badai, 有一天，当在一次暴风雨的时候， bangunan ini langsung roboh. 那间房子就直接倒塌。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pria di dalam ilustrasi ini memiliki alasan yang salah dalam membangun rumahnya. 这个故事的男子在建造他的房子的时候，抱着一个错误的理由。 Dia lebih mementingkan penampilan luar daripada pondasi bangunannya. 他更注重他的外表的豪华，多过于他地基的稳固。 Secara rohani banyak juga orang-orang Kristen yang memiliki pandangan yang demikian. 在我们的属灵生活当中，也有很多基督徒有这样的看法。 Mereka mengikut Kristus dengan alasan yang keliru. 他们跟随耶稣，抱着错误的理由。 Yang mereka inginkan adalah percaya Tuhan Yesus memperoleh dan mengejar hal-hal yang bersifat jasmani. 当他们跟随主耶稣的时候，他们追求的是物质上的祝福。 Mereka melayani mendambakan pujian dan penghargaan daripada manusia. 当他们侍奉的时候，他们就渴望从人的称赞。 Tetapi sayangnya tidak memiliki pondasi iman yang kuat. 但是很可惜的，他们没有坚固的信心。 Sehingga ketika ujian datang melanda, 所以当考验来临的时候， mereka mudah sekali kecewa dan meninggalkan Tuhan. 他们就很容易失望，很容易的去离开上帝。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pada kesempatan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, 透过今天早上我们所读的经文， kita akan melihat bagaimana orang banyak mengikut Yesus. 我们可以看到众人是怎么样的跟随主耶稣， Bagaimana orang banyak berseru Hosana bagi Yesus. 他们又如何的向主耶稣呼喊和撒那？ Mereka melihat Yesus sebagai raja yang membebaskan mereka daripada penindasan Romawi. 他们视耶稣为即将要，把他们从罗马帝国的统治释放的人。 Harapan mereka kepada Tuhan Yesus begitu tinggi. 他们对主耶稣的期待是很高的。 Namun kalau kita memperhatikan Alkitab ini baik-baik, 但是如果我们仔细的观察我们的圣经， setelah beberapa hari kemudian, 过了几天后， tidak sampai 1 minggu, 不到一个星期， ketika Tuhan Yesus ditangkap, 当主耶稣被捕的时候， ketika Tuhan Yesus diadili, 当他受审判的时候， ada begitu banyaknya orang juga berseru, salibkan dia, salibkan dia. 也有很多人呼喊说：“把他钉十字架，把他钉十字架。” Alkitab memang tidak secara eksplisit mengatakan orang yang berseru Hosana adalah orang yang sama berseru salibkan dia, salibkan dia. 虽然圣经没有明确的指出那些喊和撒那和喊把他钉十字架的人是同一群人， Tetapi beberapa penafsir-penafsir Alkitab yang terkenal mereka setuju bahwa ada sebagian di antara yang berseru salibkan dia adalah orang yang sama berseru Hosana kepada Tuhan Yesus. 但有一些有名的解经家，他们认同那些呼喊和撒那和呼喊把他钉十字架的人是同一群人。 Hal ini bisa terjadi oleh karena mereka kecewa, mereka bingung.
terhadap Yesus yang tidak memenuhi harapan mereka. 这件事能够发生，因为他们感到疑惑，他们感到失望，因为主耶稣无法满足他们的期望。 Perubahan sikap ini mencerminkan betapa mudahnya manusia berubah pikiran. 这种态度的改变，证明了人的想法是很容易改变的。 Mereka mudah berubah pikiran ketika harapan mereka tidak terpenuhi. 当他们的期望不被满足的时候，他们就很容易改变想法。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， pada pagi hari ini kita diingatkan 今天早上我们再次的被提醒， betapa pentingnya kita memiliki alasan yang benar mengikut Yesus. 当我们跟随主耶稣的时候，抱有正确的理由是何等的重要。 Bukan oleh karena emosi semata, 不只是基于情感上， bukan oleh karena mencari keuntungan pribadi, 也不是去寻求个人利益， ataupun harapan-harapan duniawi. 或者属世的盼望。 Ada sebuah kalimat mengatakan, 有一句话说， iman yang dangkal akan memuji ketika semuanya berjalan dengan baik. 肤浅的信心只会在一切顺利的时候赞美上帝。 Tetapi iman yang sejati tetap setia bahkan di tengah badai. 但真正的信心呢，即便在风暴里，也依然忠心。 Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 kebenaran, alasan yang benar mengikut Yesus. 我们来一起学习3个跟随主耶稣的正确理由。 Yang pertama, 第一个理由， mengikut Yesus oleh karena pengakuan siapa Dia sesungguhnya. 跟随主耶稣是因为承认他真实的身份。 Orang banyak yang menyambut Tuhan Yesus dengan daun parem, mereka berseru Hosana. 当众人用众树枝呼喊耶稣说何沙那， Mereka mengharapkan Tuhan Yesus sebagai raja yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. 他们是希望主耶稣成为拯救他们脱离罗马帝国的君王。 Banyak di antara mereka tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar raja duniawi. 很多人不了解主耶稣不单单是世上的君王， Tuhan Yesus adalah raja kekal yang datang untuk menyelamatkan manusia. 主耶稣是永恒的王，他来到世上为了救赎我们人类。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， alasan yang benar mengikut Yesus adalah pengakuan bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita manusia berdosa. 跟随主耶稣正确的理由是承认他是弥赛亚，他来到这个世界上是为了要救赎我们，他是上帝的独生子。 Yesus adalah Allah yang kekal, memberikan kehidupan kekal bagi Anda dan saya. 因为主耶稣是永恒的王，所以他能够赐予我们永恒的生命。 Kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang diri Yesus Kristus ketika kita mengikut Dia. 当我们跟随主耶稣的时候，我们必须对他有正确的理解。 Yesus bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ataupun harapan kita. 耶稣不单单只是满足我们需求的供应者。 Ada seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya selama ini begitu hancur. 有一个前毒瘾患者，他以前的生活是一败涂地的。 Ketika dia pertama sekali mengenal Tuhan Yesus, 当他第一次认识主耶稣的时候， dia hanya berpikir Tuhan Yesus hanya bisa mengatasi kecanduannya. 他以为主耶稣只会帮助他摆脱他的毒瘾。 Namun seiring berjalannya waktu, 但是随着时间的推移， dia menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyelamat dan juga menolong dia dari kecanduan saja. 他意识到耶稣不仅仅能够让他摆脱他的毒瘾， Tetapi Tuhan Yesus yang mengubah seluruh kehidupan dia. 但是主耶稣能够改变他整个生命， Dan bahkan Tuhan Yesus yang mau memakai dia. 甚至主耶稣想要使用他。 Akhirnya dia melayani di panti rehabilitasi. 最终他在戒毒中心侍奉， Dan membawa begitu banyaknya orang-orang mengenal Yesus sebagai Raja.
也带领很多人认识这位真正的君王，就是耶稣基督。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengenal Yesus itu adalah sesuatu hal yang begitu penting bagi setiap kita. 对我们每个人来说，正确的认识主耶稣是何等的重要。 Seorang hamba Tuhan dan juga penulis buku yang terkenal bernama Ravi Zakaria. 有一个上帝的仆人，也是有名的作家，名叫 Ravi Zakaria。 Dia mengatakan jika Yesus adalah Tuhan bagi kita hanya karena apa yang dia lakukan untuk kita, maka iman kita rapuh. 如果耶稣成为我们的主，只是因为他为我们做的事，那么我们的信心是脆弱的。 Tetapi jika Yesus adalah Tuhan karena siapa dia sebenarnya, maka iman kita tidak tergoyahkan. 但是如果呢，耶稣是我们的主，因为他本质上是谁，那么我们的信心是不可动摇的。 Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membangun iman kita di dalam pondasi yang kuat. 亲爱的弟兄姐妹，让我们每个人把我们的信心建立在一个稳固的根基上， Bukan pada hal-hal yang goyah. 不是在一些能够动摇的事情上。 Poin yang kedua, 第二点， alasan yang benar mengikut Yesus, 跟随耶稣正确的理由， yaitu mengikuti Yesus dengan kerendahan hati dan ketulusan. 就是以谦卑和真诚的心跟随耶稣。 Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota besar Yerusalem, 当主耶稣进入耶路撒冷这个大城市， Tuhan Yesus menunggang seekor keledai muda, 耶稣就骑着一个驴驹， bukan seekor kuda perang. 而不是一个战马。 Hal ini memberitahu kepada kita, 这件事告诉我们， kerajaan daripada Yesus Kristus bukan kerajaan dunia ini. 耶稣的国度不同等于世上的国度。 Kerajaan Yesus dibangun di atas kerendahan hati, kasih dan pengorbanan. 耶稣的国度是建立在谦卑、爱和牺牲之上的国度， Bukan dengan kekuatan duniawi dan kemegahan duniawi. 不是在世上的权利和世上一些浮夸的事情之上。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana Anda bisa menjadi pengikut Kristus yang baik? 你如何成为一个好的耶稣的跟随者呢？ Engkau membutuhkan kerendahan hati dan ketulusan. 你需要一个谦卑的心和一个真诚的心， Karena hanya orang yang rendah hati sajalah yang bisa mengandalkan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. 因为只有谦卑的人，一个人有谦卑的心，他才能依靠上帝，让上帝成为他个人的救主。 Mengikut Yesus berarti kita harus siap melepaskan keinginan kita. 我们当我们跟随上帝的时候，我们要准备好自己，放弃我们自己的意愿。 Mengikut Yesus itu artinya kita juga harus menjadi pelayan baginya. 我们跟随主耶稣，也代表我们必须成为他的仆人。 Ada seorang ibu yang rajin melayani di gereja. 有一个妇女很殷勤的在教会侍奉， Dia di dalam pelayanan tidak menonjolkan diri. 她在侍奉里从来不炫耀自己， Banyak yang dia lakukan tidak diketahui banyak jemaat. 她做的事很多会友都不知道。 Suatu hari ada orang bertanya kepada ibu ini, 有一天，有一个人问这个妇女 Ibu, mengapa engkau bisa melayani dengan segenap hatimu? 你为什么能够那么全心全意的侍奉上帝呢？ Dia menjawab, 他回答说， karena Tuhan Yesus sudah melayani dan mengasihi saya terlebih dahulu. 因为耶稣已经先爱我，先服侍了我。 Dia melayani bukan oleh karena dia punya kemampuan yang lebih baik daripada yang lain. 他侍奉不是因为他比别人有更强的能力， Dia melayani bukan oleh karena dia tahu dia punya talenta yang lebih banyak daripada yang lain. 他侍奉也不是因为他比别人有才华， Dia melayani karena dia tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani dia. 他侍奉是因为他知道上帝主耶稣先侍奉了他。 Sikap yang rendah hati inilah yang membuat kita bisa menjadi pengikut dia dan juga melayani dia senantiasa.
这种谦卑的心，能够使我们成为他好的跟随者，也忠心的服侍他。 Seorang hamba Tuhan dan penulis buku yang dipakai Tuhan secara heran bernama Rick Warren. 有一个很伟大的上帝的仆人，就是 Rick Warren。 Dia mengatakan sebuah kalimat. 他曾经说过， Kebesaran bukanlah tentang seberapa tinggi kita dapat berdiri, tetapi seberapa rendah kita bersedia untuk melayani. 伟大不在于我们能够站得多高，而在于我们愿意以多低的俯下我们的身去服侍人。 Inilah prinsip rohani melayani di dalam gereja. 这就是在教会服侍人的一个属灵原则。 Semakin tinggi jabatannya, 如果职位越高， seharusnya dia harus semakin rendah hati menjadi seorang pelayan. 他应该拥有一个越谦卑的仆人的心。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita bisa menjadi pengikut Kristus. 今天我们能够成为耶稣的跟随者， Kita butuh kerendahan hati kita. 我们需要有一颗谦卑的心。 Hari ini kita mau terus bisa melayani Tuhan. 我们必须要能够继续的侍奉上帝， Kita harus ingat karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. 因为上帝先服侍了我们。 Ini prinsip yang kedua. 这是第二个原则。 Alasan yang benar yang ketiga kita bisa menjadi pengikut Dia. 第三个理由，我们能够成为他的跟随者， Ketika kita bisa mengutamakan kehendak Allah di atas harapan pribadi. 就是当我们能够将上帝的旨意置于个人的希望之上。 Orang banyak yang mengikut Yesus yang berseru Hosana mengharapkan Tuhan Yesus sebagai Raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 那个喊着和撒那的众人，希望耶稣能将他们从罗马帝国的统治之下解放出来。 Namun Tuhan Yesus datang untuk tujuan yang lebih besar, 但是耶稣来到世上是为了更伟大的理由， yaitu memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. 就是给全人类救赎。 Mereka ingin Yesus memenuhi harapan mereka. 他们希望主耶稣能够实现他们的期望， Tetapi Yesus berfokus pada kehendak Allah Bapa. 但耶稣却专注于天父的旨意。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， alasan yang benar mengikut Yesus adalah menundukkan diri kita kepada kehendak Allah Bapa yang terjadi. 跟随主耶稣正确的理由是要顺服上帝的旨意， Sekalipun harapan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. 即便那个旨意不符合我们自己的期望。 Kita harus siap berkata, bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. 我们要准备好说，不要按照我自己的意思，而是你的旨意成就。 Inilah alasan yang benar kita mengikut Yesus. 这就是跟随耶稣的正确理由。 Ada alasan yang jauh lebih besar kita menjadi pengikut Kristus. 我们跟随主耶稣有更伟大的理由。 Pemahaman-pemahaman inilah yang memotivasi kita untuk lebih giat lagi menjadi seorang pengikut Kristus. 这种的理解，能够让我们更殷勤的成为耶稣的跟随者。 Ada seorang pelari profesional yang terkenal. 有一位职业的有名的跑步运动员， Selama ini dia mengikuti berbagai pertandingan dan menjuarainya. 他一向以来参加各种比赛，也从中获得胜利。 Dan dia telah memperoleh berbagai macam medali-medali yang terkenal. 他得到了很多的奖项。 Awalnya motivasi dia menjadi seorang pelari adalah ketenaran, penghargaan, dan hadiah uang. 一开始呢，他的动机是因为名声、奖项和金钱的奖励。 Suatu hari dia mengalami cedera yang parah. 有一天，他受了重伤， Terpaksa dia beristirahat dalam waktu yang cukup lama. 他迫不得已要长期的休息。 Suatu hari dia berobat ke rumah sakit.
有一天，他到医院去治疗。 Ketika dia berada di rumah sakit, dia bertemu seorang anak yang sakit serius. 当他在医院的时候，他就遇见了患有严重疾病的小孩子。 Dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. 这个孩子需要很大笔的医药费。 Anak ini adalah penggemar beratnya dan menantikan dia di dalam setiap perlombaan yang ada. 这个孩子是他的忠实的粉丝，也期待着他参加的每一项比赛。 Dan anak ini juga mengharapkan supaya pelari ini kembali untuk berlomba. 这个孩子也希望这个跑者能重新的返回赛道。 Terinspirasi oleh semangat anak ini, 被这个孩子的精神启发， sang pelari memutuskan untuk kembali ikut kompetisi ataupun pertandingan. 这位运动员就决定重新的站在跑道上。 Tetapi kali ini dia berlari dengan alasan yang jauh lebih besar. 但是这次他有了更伟大的理由。 Di dalam pikirannya dia akan berjuang untuk berlari supaya dia boleh mengumpulkan uang mengobati sakit penyakit daripada anak ini. 在他的脑海里，他正在想，他要努力的去奔跑，为了要筹集医药费，为了要医治这个孩子。 Saat dia kembali ke lintasan, 当他回到跑道上， kekuatannya dan semangatnya jauh lebih besar dari sebelumnya. 他的力量与斗志比以往更加的强大。 Dia tidak lagi berlari demi penghargaan dan ketenaran dirinya. 他不再为了自己的奖励或者名声而去奔跑， Tapi dia tahu dia hari ini berlari demi menyelamatkan nyawa daripada seorang anak. 但是他知道他今天奔跑是为了要拯救这个孩子的生命。 Meskipun perlombaan kali ini jauh lebih berat dan menantang, 虽然这次的比赛更加艰难，更加有挑战， dia mampu berlari dengan kekuatan dan ketekunan yang luar biasa. 但是他能够以超凡的力量和毅力去比赛， Akhirnya dia menjuarai kejuaraan itu. 最终他也获得了胜利。 Semua ini dia bisa lakukan oleh karena dia memiliki alasan yang jauh lebih besar. 他能做出这一切，是因为他有更伟大、更崇高的理由。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kadangkala kita mengikut Yesus hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. 有时候我们跟随主耶稣，只是出于暂时性的理由。 Kita rindu memperoleh kenyamanan, berkat bersifat materi dan pengakuan daripada orang lain. 我们追求舒适、物质上的祝福，或者来自别人的认同。 Tetapi kalau kita mengerti bahwa ketika kita mengikut Yesus ada alasan yang jauh lebih besar. 但是当我们明白，当我们跟随主耶稣的时候，有更伟大的理由， Yang mau kita bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 就是要我们更加的爱上帝、爱彼此， Agar kita boleh hidup bukan untuk diri sendiri tapi hidup untuk Tuhan. 不再为自己而活，而为上帝而活。 Inilah alasan kita mengikut Kristus. 这就是我们跟随上帝的理 Inilah 由， alasan kita melayani Dia. 这就是我们侍奉他的理由。 Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. 主耶稣已经设立了最佳的榜样。 Tuhan Yesus mau kita menaati kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita. 主耶稣要我们在我们的生命当中顺服上帝的旨意。 Seorang teolog yang terkenal bernama A.W. Tozer mengatakan demikian. 有一个有名的神学家名叫 A.W. Tozer， 他曾经说过， Kehendak Allah tidak selalu membawa kita ke tempat yang nyaman, tetapi selalu membawa kita ke tempat yang paling kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita. 神的旨意不总是带我们到舒适的地方，但却总会带我们去最能促进我们信心成长的地方。 Sebagai penutup di dalam renungan kita pada pagi hari ini, 作为我们今天分享的总结， alasan yang benar mengikut Yesus 我们跟随主耶稣正确的理由， bukanlah tentang apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. 不是关于我们自己的意愿或者我们自己所期望的。 Mengikut Yesus oleh karena pengakuan kita siapa Dia sesungguhnya.
但是我们跟随主耶稣，是因为我们承认他真正的他是谁。 Marilah kita menerima Dia, mengikut Dia dengan penuh kerendahan hati. 让我们以谦卑的心来跟随他， Dan menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total, biar kehendak Bapa yang terjadi. 把我们完全的生命交托给他，让上帝的旨意成全。 Sehingga kita bukan hanya berseru Hosana 让我们不只是能够高喊和撒那， ketika semua berjalan dengan baik. 当一切顺利的时候， Tetapi kita juga tetap bisa setia di dalam segala keadaan mengikut Kristus dan melayani Dia. 当我们面对任何情况、任何挑战，我们也仍然忠心的跟随他、侍奉他。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ajarilah kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami memiliki alasan yang benar menjadi pengikut-pengikut Kristus. Biarlah kami yang sudah mengenal Engkau sebagai Allah dan Raja yang sejati. Ajarilah kami Bapa dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kehendak Allah saja yang terjadi. Tuhan, tolong setiap kami yang berada di dalam ruangan ini, maupun setiap kami yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, tolong kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Kami boleh senantiasa melayani Engkau di dalam segala keadaan. Karena kami yakin dan percaya ada alasan yang jauh lebih besar Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, memanggil kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.